Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-176 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah siapa yang berusaha pasti dia akan berjaya, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Angga Masyita. Okey, Alhamdulillah, thank you sebab tolong sharekan dan tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ni, siapa yang berusaha pasti dia akan berjaya. Ayat Arab dia adalah man jadda wajada wa man zara'a hasada. Okey, tapi sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa. Semoga Allah memberkati serta merahmati majlis ilmu kita, taman-taman syurga di dunia ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Kak Suhaiza Rahman. Hai, waalaikumsalam Najwa Liana. Hai, Bihasna. Okey, thank you kepada yang join dan support serta share kan Soleha punya link page live. Alhamdulillah. Okey, so bagaimanakah seseorang tu nak berjaya dalam kehidupan dia? Seseorang yang nak berjaya dalam kehidupan dia, dia kena trust the process, di mana dia kena sanggup untuk harungi proses bagaimana nak berjaya, iaitu mesti bermula daripada bawah. Kita nak capai tangga kejayaan daripada satu tangga ke satu tangga, hendaklah kita capai dengan penuh kesabaran. Trust the process. Dan kuncinya dekat sini, hendaklah kita sabar. Tak ada orang yang berjaya terus-terus dia terus jadi jutawan. Tak. Mesti dia perlu belajar, mesti dia perlu daki satu tangga ke satu tangga untuk capai kejayaan sehingga dia naik hingga ke puncak. Waalaikumsalam. Hai Siti Balkis. Hai Kak Na. Hai, waalaikumsalam Nusyahidah Hamidi. Kata nak rehat, kenapa tak rehat? Waalaikumsalam. Hai Marlina Hadis. Hai Nadra. Okay, thank you, thank you yang tolong share dan support bersama dengan majlis ilmu pada petang ni. Mesti tidur tak lena kan? Okey, rehat. Pergi rehat. Dah vaksin tu pergi rehat. Okey. Okey, thank you. Tolong share, tolong seru. Okey. So, step yang pertama tadi, hendaklah kita bermula daripada bawah. Tak ada orang yang berjaya terus-terus lahir dia berjaya. Tak. Mesti dia akan lalui proses-proses pengorbanan masa, tenaga, jiwa. Bagaimana dia nak berjaya tu, dia keep belajar, dia keep trust the process dan dia believe. Dia percaya bahawa Allah pasti akan kurniakan kejayaan kepada dia andai dia rajin berusaha, andai dia tak berputus asa dan dia sentiasa ready mental, fizikal dia untuk terus berjuang kerana Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Okey, yang kedua, kalau kita nak berjaya, kita kena cek balik niat kita. Adakah aku nak berjaya pada hari ini adalah kerana kepentingan diri, ataupun kita nak berjaya kerana nak perjuangkan agama Allah, nak niat dakwah lillahi ta'ala? Cek balik niat kita. Kalau kita tersalah niat, maka sebab tu Allah susah nak makbulkan dan Allah susah untuk mempermudahkan urusan kita.
Kalau niat yang baik-baik, maka hasilnya juga akan datang yang baik-baik. Sebab tu macam kita solat kan, kita solat, kita ada niat solat, kita ambil wuduk, ada niat wuduk. Macam tu juga kalau kita nak berjaya, kita ada niat, kenapa aku nak berjaya? Kalau kita nak berjaya tu semata-mata kerana kita nak puji-pujian, kerana kita nak populariti, maka kejayaan macam tu adalah kejayaan yang takkan kekal lama. Di mana kita hanya berjaya dekat dunia je, dekat akhirat kita ketinggalan. Tetapi andai kita pasang niat, ya Allah, aku niat nak berjaya ni sebab aku nak jaga agama Allah. Ya Allah, aku niat nak berjaya ni sebab aku nak bantu ramai orang. Ya Allah, aku niat nak berjaya ni sebab aku nak bantu ramai orang untuk turn back to Allah. Itu adalah niat yang betul. Di mana niat kita nak mempermudahkan urusan orang, nak sebarkan manfaat ke seluruh alam, akan dapat ramai manfaat kepada ramai orang, bukan dekat diri kita. Sebab kita ada dekat dunia ni bukan semata-mata kerana diri kita, bukan semata-mata kerana keluarga kita, tetapi kita ada dekat dunia ni sebagai tugas kita sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi ni adalah yang pertama sekali nak jaga agama Allah, nak sebarkan kebaikan, nak ajak ramai-ramai orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu adalah niat yang utama kenapa kita nak berjaya. Kalau kita nak berjaya hanya semata-mata kerana selfish diri kita, kita takkan berjaya yang berkat. Tetapi berjaya yang berkat itu adalah bila mana kita menjaga maslahat ramai orang, kita menjaga kepentingan ummah, kita menjaga agama Islam ni dengan setulus hati kita, sanggup berjuang demi agama, bangsa dan juga negara, insya-Allah. Jaga niat, insya-Allah, trust the process. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seseorang nak berjaya, hendaklah dia kena yakin. Dia kena yakin dan kena fokus. Apa yang dia buat tu adalah semua perkara yang betul dan hendaklah patuh syariah. Jangan bila kita nak berjaya ni, kita salah step, kita gunakan cara yang haram, kita gunakan cara yang Allah murka, kita guna cara yang tak betul. Biarlah kita berjaya ni dengan jalan yang Allah redha. Bermaksud di sini, hendaklah kalau kita nak berbisnes tu, bisnes yang patuh syariah. Kalau kita nak bekerja tu, hendaklah kita bekerja rezeki yang halal, sumber yang halal, sumber yang Allah redha. Di mana? Di mana hasil sumber rezeki kita tu? Kita nak kongsi dengan mak ayah kita, kita nak kongsi dengan anak-anak kita, kita nak kongsi dengan tim kita, kita nak kongsi dengan ramai orang. So pastikan sumber rezeki yang kita cari dan perolehi itu adalah daripada sumber yang halal, yang bersih, yang suci, yang patuh syariah, yang Allah redha. Tetapi andai kita nak berjaya, kita utamakan kuantiti sehingga hilanglah keberkatan dalam hidup, so it's nothing. So keberkatan tu adalah nombor satu. Kunci kejayaan seorang mukmin adalah apabila dia beroleh barakah dalam kehidupannya. Sebagai contoh, dia jadi anak soleh solehah, dia membahagikan orang tuanya, dia sentiasa menjaga kebajikan orang tuanya. Seorang suami yang berjaya, dia tak abaikan nafkah pada isterinya, dia tak abaikan tanggungjawab pada anak-anaknya. Seorang leader, dia nak berjaya, dia tak abaikan tim-tim dia, dia sentiasa care, sentiasa love, sentiasa give and take, semua sanggup berkorban untuk tim dia, insya-Allah. So dekat sini key dia ialah kalau kita nak berjaya, kita kena sabar, kita kena yakin, kita kena gunakan segala jalan yang Allah berikan dekat dunia ni, mujahadah ni dengan cara yang halal, yang berkat, yang Allah redha. Utamakanlah keberkatan. Jangan kita terlampau kejar kuantiti sehingga kita dah hilang, dah terabaikan dah keberkatan. So keberkatan adalah nombor satu untuk kita berjaya dalam hidup ni. Keberkatan Allah, keredaan Allah hendaklah kita letakkan nombor satu. Okey, yang seterusnya, orang yang berjaya ni, dia hendaklah konsisten, committed, buat sampai jadi. Dia tak pernah langsung dia tak kenal langsung erti putus asa tu apa. Dia sentiasa buat dan jalan je terus. Buat je kan Kak Baia. Kita nak berjaya ni kuncinya adalah buat je. Jangan merungut, jangan bagi alasan. Selagi Allah izinkan untuk kita lakukan, kita just keep going. Jalan je, jalan terus buat apa yang Allah izinkan tu, maka itulah yang kita dapat.
Sebab orang yang berjaya ni, walau apa badai melanda dekat depan pun, walaupun ada ujian berat macam mana pun, dia akan teruskan. Dia tak akan give up. Sebab dia tahu matlamat hidup dia bukanlah semata-mata terhenti sekadar dekat dunia ni. Matlamat hidup dia besar. Dia tahu dia nak kembali ke rumah tempat tinggal akhirat dia dengan selamat. Sebab itu dia kena berusaha sungguh-sungguh, committed, konsisten, dan dia akan sentiasa buat sampai jadi. Inilah ciri-ciri orang yang berjaya. Dia tak akan pernah give up. Dia tak kenal erti penat lelah. Kalau dia penat, dia lelah, dia akan stop sekejap. Dia akan mengadu dengan Allah. Dia akan sentiasa meluahkan dengan Allah. Dan Allah akan memberikan kerehatan. Allah akan memberikan pelukan kasih sayang kepada hati dan jiwanya sehingga dia merasa damai dan terus bangkit untuk meneruskan perjuangan yang takkan ada hentinya. Kita hanya akan berhenti berjuang dan berusaha bila mana Allah cabut nyawa kita. Selagi Allah bagi kita nyawa, selagi Allah bagi kita peluang, selagi itulah kita tak akan pernah berhenti berjuang. Berjuang demi anak-anak, berjuang demi keluarga tersayang, berjuang demi tim tersayang, berjuang demi orang sekeliling kita, berjuang demi ummah, berjuang demi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kita cinta Rasulullah, apa buktinya? Buktinya adalah kita tak akan berhenti-henti untuk perjuangkan apa yang Rasulullah telah mulakan dahulu. Dakwah, perniagaan, muamalah, pentadbiran, politik dan sebagainya, hendaklah kita perjuangkan dengan cara yang betul. Jangan kita tahu mendabik dada, jangan kita tahu mencari kesalahan orang sehingga kita lupa bahawa sebenarnya kesalahan tu semuanya bermula daripada diri kita. Kita yang tak bersungguh, kita yang tak serius, kita yang selalu bagi alasan. Di mana kalau kita nak berjaya ni, memang kita tak perlu pandang alasan pun langsung. Just kita fokus dan kita tahu Allah sentiasa ada bersama dengan kita. Allah sentiasa menjadi pembantu dan penolong yang paling setia dalam kehidupan kita. Kerana Allah tak pernah pun tinggalkan kita. Allah sentiasa ada waktu suka, duka, waktu kita kehilangan, waktu kita happy, waktu kita sedih, waktu kita ada kematian. Allah sentiasa ada dengan kita. So bersyukur dan terus bersyukur. InsyaAllah kita nak gapai kejayaan yang Allah redha. Kita nak gapai kejayaan yang sentiasa menjadi keberkatan dunia dan akhirat kita. Yes, betul Kak Ba'iyah. Kita tak sempurna. Kita tak sempurna. So, teruskan belajar. Teruskan perbetulkan diri. Mana tahu apa yang kita buat selama ni silap, kita terus betulkan. Jangan rasa diri tu ego. Jangan rasa diri tu rasa macam aku dah sempurna. No. Nobody perfect. Semua manusia adalah pendosa. Kita setiap hari kadang-kadang kita tak sedar kita buat dosa. Kita kadang-kadang tak sedar kita tersakitkan hati orang. So, rendahkan hati kita, turunkan ego kita, minta maaf dan segeralah bertaubat. Semoga kita takkan ulangi kesilapan-kesilapan lalu. Jangan nanti bila Allah dah cabut nyawa kita, kita tak sempat nak bertaubat, tak sempat nak minta maaf, semua tak sempat. So, perbetulkan sekarang. InsyaAllah selagi ada ruang, selagi ada peluang, InsyaAllah sama-sama betulkan diri kita. Sebab diri kita tak ada yang sempurna. Dan kita kalau nak berjaya tu, mesti kita letakkan Allah nombor satu. Allah jangan lari daripada pasakan hati kita. Sentiasa pegang Allah selamanya dan selalulah pegang Allah supaya Allah sentiasa pegang erat hati kita. Sentiasa Allah berikan hidayah dan Allah takkan bolak-balikkan hati kita. Sebab tu saya kata, setiap kali lepas solat, jangan tinggalkan doa. Di mana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab doa ni sangat-sangat powerful. Kalau kita ucapkan doa ni setiap hari, insya-Allah ada ujian badai macam mana pun, Allah tetap pelihara akidah kita. Allah tetap pelihara iman kita. Allah tetap berikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Sebab tu sampai hari ni, jangan kita leka. Jangan kita terpengaruh dengan fitnah dunia. Kita tahu kita ada Al-Quran, kita ada Al-Sunnah dan kita berpegang kepada tali Allah.
bahawa Allahu Ahad, hanya Allah yang Maha Satu, Allah yang Maha Agung. Tempat kita berserah dan kita tahu kejayaan kita hari ini adalah kerana Allah yang izinkan. Kalau kita power macam mana pun marketing, power macam mana pun kita punya diri kita rasa macam diri kita ni banyak ilmu ke apa, tetapi kalau Allah tak izinkan kita berjaya, kita tak akan berjaya juga. So tackle Allah nombor satu. Selagi kita tak rapat dengan Allah, selagi kita tak berjaya nak tackle Allah, selagi kita semakin jauh daripada Allah, Allah tak akan bantu kita untuk naik sampai hari ini. So pegang Allah, tackle Allah, insya-Allah raih kasih sayang Allah dahulu, barulah Allah akan beri apa yang kita nak. Contohlah kalau hari ni kita hajat, ya Allah, aku nak bayar zakat banyak-banyak. So bagaimana? Bagaimana usaha untuk kita bayar zakat banyak-banyak tu? Adalah melalui perniagaan. Adalah melalui apa yang kita lakukan pada hari ini. Contohnya muamalah, contohnya perniagaan, bisnes patut syariah. Bagaimana Allah nak izinkan? Hendaklah kita tackle dia dulu. Banyakkah marketing langit kita? Kukuhkan marketing langit kita, insya-Allah semuanya akan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, orang yang nak berjaya ni, tindakan dia adalah luar biasa. Di mana orang lain tak buat, dia dah buat dulu dah. Sebagai contoh, sebelum ni dia tak pernah pun nak hafal Al-Quran, tetapi asbab kerana terinspirasi dengan kisah Sayyidatina Hafsyah, iaitu Hafizatul Mashaf, maka dia cabar diri dia, aku mesti hafal Al-Quran, aku mesti baca Al-Quran satu hari satu juzuk. So bila mana kita start melakukan anjakan paradigma, kita melakukan hijrah luar biasa yang mana sebelum ni kita tak pernah buat, tetapi kita cabar diri kita buat dan kita istiqamah, maka itulah kejayaan yang sebenar. Kejayaan yang sebenar adalah apabila kita merasa bahagia. Merasa bahagia beribadah tu, rasa manisnya sampai ke tangkai hati kita, ya Allah, kedilnya aku, ya Allah, banyaknya dosa aku. Dan bila kita beribadah tu sampai menitis-nitis air mata kita, bengkak mata kerana merenung dosa kita yang terlampau banyak, dan kita ni berjaya hanyalah asbab kerana redha dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. So bertindaklah luar biasa. Kalau kita nak hasil luar biasa, tindakan kena luar biasa. Fast action, fast result. So kalau kita nak berjaya, kita kena bertindak. Sebab orang ni, kalau dia hanya tahu berangan-angan, hanya tahu pasang cita-cita tapi tak ada impian, tak ada, orang kata tak ada tindakan, action tu tak ada. So apa yang diangan-angankan, apa yang diimpikan tu takkan tercapai. Tetapi andai kita berusaha untuk capai, kita buat, kita tak putus asa, insya-Allah kejayaan akan datang kepada kita bergolek-golek, insya-Allah. So kalau anda nak berjaya, jangan lupa upgrade ilmu, kerana ilmu itu cahaya. Ilmu itu akan membawa kita serta menunjukkan kita ke arah jalan yang lurus, jalan yang Allah redha. Betul tu Kak Suhaiza. Kejayaan sebenar adalah rasa bahagia beribadah. Kalau anda bila beribadah tu, bila mengaji tu, bila berzikrullah tu rasa tenang sangat, rasa bahagia sangat, itulah kurniaan yang paling mahal Allah berikan. Kerana rezeki ketenangan tu paling mahal. Rezeki dekat dengan Allah, rezeki kemanisan beribadah tu sangat mahal. Tak semua orang boleh dapat. Lagi-lagi kalau kita tak fokus ibadah kita, kita tak khusyuk ibadah kita, susah kita nak gapai kebahagiaan tu. Dan kebahagiaan tu kita yang pilih. Kalau kita nak bahagia, kita buat. Kalau kita tak nak bahagia, memang kita buat tak tahu je lah, kita buat dono je lah. So kalau nak berjaya, man jadda wajada wa man zara'a hasada. Pegang kata-kata Arab ni. Pepatah Arab telah berkata kepada kita semua, barang siapa yang berusaha, man jadda wajada, dia yang akan berjaya. So anda nak berjaya, berusaha tanpa henti, insya-Allah. Okey. Sekian sahaja perkongsian Solehah hari ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu adalah datangnya daripada diri Solehah. Solehah minta maaf dan maafkan kesalahan Solehah. InsyaAllah sama-sama kita berdoa dan berpimpin tangan. Semoga adalah salah seorang daripada kita akan tarik tangan sahabat-sahabat kita, akan ingat kita nanti di hari akhirat. Andai tak jumpa Solehah di syurga, carilah Solehah, ya, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.